Kita hari ini 10 Disember 2013, hari Selasa, dan hari ini Alhamdulillah bersama dengan saya dan juga Irin akan menemani anda selama 1 jam bersama dalam Wanita Hari ini. Dan pastinya anda akan terus bersama dengan Ajak dan juga Abby di akhir rancangan ini. Pastikan anda jangan ke mana-mana. Ya, dan kita pun dah lama tak bersama-sama ya, Teh. Dan pada hari ini siaran kita akan membincangkan satu topik yang cukup menarik untuk dijadikan informasi yang berguna bagi anda yang menonton, iaitu silau mata jangan dipandang remeh. Bukan sahaja rabun jauh ataupun rabun dekat menjadi masalah yang sering dihidapi, tetapi silau ataupun rabun silau juga masalah yang kerap kali dihadapi oleh orang ramai. Jadi itu yang akan kita bincangkan bersama kita di studio sebentar lagi. Tapi sebelum itu kita saksikan dahulu bingkisan tajaan Halal Industry Development Corporation. Anda saksikan. Di Malaysia ada lebih kurang 4,700 syarikat yang mempunyai persejilan halal. Dan daripada 4,000 lebih syarikat ini, kita memilih syarikat-syarikat secara peringkat, di mana syarikat-syarikat kecilan mereka akan dibantu melalui program incubation, dan syarikat daripada yang agak berjaya kita masukkan kepada featured company, dan yang lebih berjaya kita masukkan kepada program champion. Antara aktiviti-aktiviti program ini adalah bimbingan, ya. Kita membantu dan membimbing syarikat ini di mana dadanan business matching dibuat untuk syarikat-syarikat ini dengan syarikat-syarikat besar. Umpamanya pasar raya yang besar di Malaysia, kita adakan business matching. Lebih daripada 20 program dinilai oleh semua program-program semua agensi di bawah MITI, bukan HDC saja, tapi semua agensi di bawah MITI dinilai, dan program ini mendapat tempat pertama, iaitu yang terbaik di antara program yang telah dinilai. Ini satu kejayaan yang amat memberangsangkan, dan kita harap program ini akan lebih maju di masa depan, dan syarikat-syarikat tempatan halal akan meningkatkan daya saing mereka untuk mengeksport ke pasaran global. Moroccan akan kita digunakan di bawah jenama Hajah. Hajah Minah juga kita terlibat dengan Halal Development Corporation punya program, iaitu program Halal Business Transformation. Di sini dia memberi manfaat kepada syarikat seperti kami untuk meningkatkan dan memperkasakan produk kami untuk pasaran di dalam negeri dan juga di luar negara. Melalui program tersebut, kami dapat meluaskan lagi pasaran barangan produk kami sampai hingga ke luar negara. Di sini di bawah program itu, HDC dia akan memperkenalkan dengan pengimport barang yang halal daripada luar negara, seperti dari Amerika Syarikat, negara-negara Eropah dan banyak lagi. Hasil daripada bimbingan HDC ini, kami juga amat berbangga kerana telah dapat memenangi beberapa anugerah untuk produk-produk kami. Antara yang anugerah tersebut ialah anugerah Perdana Menteri, anugerah Majikan Agrotech, dan baru-baru ini anugerah MIFT. Itu dia tadi segmen tajaan mengenai halal industri. Baiklah, seperti yang kita wawarkan di awal tadi, hari ini kita akan berbicara tentang satu topik yang cukup istimewa, iaitu silau mata jangan dipandang remeh. Seperti yang kita sedia maklum, Irina, kedua mata ini adalah satu anugerah yang cukup berharga. Dengan 2 biji mata ni, kita mampu melihat satu dunia yang sangat besar. Jadi amatlah penting bagi kita di luar sana dan juga di sini untuk menjaga mata agar tidak memudaratkan diri. Tapi ialah ketentuan ilahi. Ada juga di antara kita yang mengalami masalah mata seperti rabun jauh, rabun dekat dan rabun silau. Ya, dan pastinya bila seseorang itu mengalami rabun silau, pastinya amat bahaya apabila memandu pada waktu malam. Tapi untuk mengetahui dengan lebih lanjut mengenai rabun silau, kita bersama dengan 2 orang tetamu di studio. Diperkenalkan bersama kami. Bersama kami sekarang ini Prof. Dr. Muhayyan Muhammad, pakar mata yang tidak asing lagi. Apa khabar, Prof? Baik, terima kasih. Dan di sebelahnya ialah pesakit, iaitu Puan Hizlah Hashim.
yang akan bersama-sama dengan kita sebentar lagi. Tapi sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai topik ini, apa kata kalau kita lihat dulu paparan yang telah disediakan oleh wartawan kami. Saksikan. Silakan. Selain daripada rabun dekat dan jauh, rabun silau turut menjadi masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan individu di seluruh dunia. Bukan sahaja menyukarkan penglihatan secara normal, rabun silau acap kali mengganggu pemanduan seseorang terutama di waktu malam. Kebanyakan silau berpunca daripada astigmatism, manakala yang lain berpunca daripada keradangan atau jangkitan pada mata. Astigmatism berkait rapat dengan penglihatan menjadi kabur pada semua jarak yang disebabkan oleh permukaan kornea atau kanta tidak sekata. Apabila keadaan ini berlaku, ia akan menyebabkan pesakit melihat imej yang tidak jelas dan pecah-pecah terutama cahaya pada waktu malam. Astigmatism yang sedikit atau kurang daripada 0.50D biasanya tidak mengganggu penglihatan. Namun, sekiranya lebih, silau mata boleh menyebabkan sakit kepala, mata letih dan silau yang kronik. Apabila ini terjadi, pembetulan kornea atau kanta harus dilakukan seperti pemakaian cermin mata atau kanta sentuh khas. Ya, itu dia sedikit sebanyak mengenai silau mata. Tapi untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mengapa silau mata tidak boleh dipandang remeh? Mungkin Prof boleh terangkan kepada kami. Terima kasih. Sebenarnya bila kita kata silau ini, persepsi cahaya itu kan menyebabkan orang akan pening kepala. Dan kalau kita punya kualiti kehidupan itu bergantung kepada pemandangan yang kita lihat, tentunya kalau tak jelas kita akan sangat tidak seronok hidup. Tapi nak sebut macam inilah. Memang kita ada silau mata, tapi yang penting kalau kita pakai kacamata ataupun kanta lekap dan dapat melihat, jangan risau, bersyukur saja. Cuma tak fokus sikit saja, bukan masalah serius. Tapi saya nak tambah sikit. Silau ni bukan disebabkan oleh rabun silau saja. Yang banyak berlaku, yang banyak orang tak tahu, yang saya dah banyak jumpa pesakit ialah mata kering. Sebab bila umur 50-an banyak orang kering mata dan bila cahaya dia punya permukaan mata kita kering, kurang air, maka cahaya yang masuk tu akan di-scatter. Dia tidak terus masuk. Yang kedua, kalau ada cataract yang baru berlaku, sejenis cataract dipanggil posterior subcapsular, itu pun boleh silau. Tetapi kalau tidak ada kedua-dua ini dan rabun silau, itu masalah mudah saja. Okey, baiklah. Mungkin bagi Puan Haizlah sendiri yang pernah mengalami silau mata ni, boleh ceritakan pengalaman bagi seorang yang punya masalah ni. Apa kesukaran, kesusahan? Kesukaran dia kalau tak pakai cermin mata lah. Tapi kalau pakai cermin mata tu maknanya kita, sebab I rabun since umur 12 tahun ya, Prof. And bila doktor kata ada silau, I pun tak tahu kenapa ya, apa masalah, apa sebenarnya silau ni. Apa yang rabun jauh, apa yang rabun dekat. Tapi bila doktor sahkan yang I ada silau dan apa ni, memang ya, sebab bila I drive malam, especially-nya sebab I selalu travel. Jadi bila drive malam tu memang problem. Memang problem yang amat. Walaupun kadang-kadang sekarang ni pakai cermin mata, dia mengurangkan dia punya silau. Kalau tengah hari kena cahaya matahari ke apa, especially driving lah, memang agak ni sikit lah. Dan kalau macam kita buat photoshoot ke apa dengan flash apa ni semua kan, memang masalah tu. Kadang-kadang boleh jadi migraine. Boleh jadi migraine. Dan ia dialami oleh Puan Haizlah sendiri ataupun seluruh keluarga ataupun dari keturunan atau bagaimana? Tak, kalau nak kira keturunan, ahli keluarga ramai yang pakai spek, tapi saya tak fikir dia orang banyak silau. Ada masalah silau, tapi biasanya rabun je lah. Silau ni rasanya tak semua, dia bukan keturunan saya rasa, Prof. Boleh keturunan sebenarnya. Oh, boleh keturunan juga. Mungkin bila kita tengok orang pakai spek tu, kemungkinan dia orang ni memang ada rabun silau. Dan kalau mak ayah dia, kemungkinan anak juga ada. Tapi tak berbahaya, jangan risau. Selain pada faktor keturunan, siapa lagi mungkin berisiko untuk mengalami masalah ini? Tak, sebenarnya bila manusia dilahirkan, Tuhan beri manusia 4 jenis. Ada yang power dia kosong. Ada power dia rabun jauh tak nampak, dekat nampak. Ada orang rabun dekat tak nampak, jauh nampak. Dan yang keempat, rabun silau. So salah satu dia variasi. Ada orang rambut keriting, ada orang rambut lurus. Itu saja. Saya suka ubah perspektif. Jangan risau ya. Kita jadi solution focus saja. Okey, tapi Prof, bagi orang yang mengalami masalah ini seperti saya juga, selalu dianggap orang yang sombong apabila mereka silau dia tak nampak, kita anggap selalu teh tu sombong padahal dia tak nampak. Tak perasan. Ini adalah salah satu juga masalah. Ini interesting. Baru saya sudah buat pembedahan tadi, seorang tu sebelah mata dia rabun jauh, sebelah satu tu tak rabun jauh tapi rabun silau saja. Dan betul, orang yang rabun silau ni memang dari segi kualiti kehidupan kadang kesian kalau tak dibetulkan. Sebab imej dia yang
cahaya yang pergi sebagai menegak satu fokus. Yang horizontal satu fokus. So asyik tak jumpa je. So quality image yang mereka lihat tak sedap. Sebab itu pernah pesakit saya buat LASIK kan, power LASIK dia ialah silau dia 425. Lepas saya buat tu 3 hari, dia pergi ke Kuantan, dia kata dia bawa kita slow je sebab dia menikmati betapa cantiknya awan yang nampak bulat. Sebelum nampak flat saja. So dia macam ni Teh. Mungkin Teh tak ada rabun langsung, Teh nampak tetapi Teh rabun silau saja. Maka walaupun Teh nampak tapi kualiti orang tu tak jelas. So Teh tak pakai kacamata pasal nampak. Tetapi bila tengok orang tu tak berapa jelas. So tak boleh nak cam, kan? Ada orang pula dia ada rabun jauh campur rabun silau. Tapi adakah rabun silau ni menyebabkan seseorang itu akan mendapat rabun jauh? Adakah mitos-mitos? Tak macam tak. Oh, tidak macam Dia ada orang tu dia punya rabun jauh tak ada langsung kosong. Tetapi cuma rabun silau 400. So mereka ni sebenarnya tak pakai kacamata pun okey tapi tak selesa. Tapi kalau mungkin bagi orang dewasa mungkin mudah untuk didiagnose masalah ini, tapi mungkin juga berlaku pada kanak-kanak. Okey, ni penting ya. Penting sangat. Kanak-kanak pembesaran mata dia berlaku daripada 0 hingga 10 tahun. So kalau kita ada anak yang dia berada rabun silau yang tinggi, maka image yang dia nampak tu tidak jelas, maka dia akan dapat mata malas. Dia panggil meridional amblyopia, di mana image dia sentiasa tak jelas. Sebab itu penting untuk kita kesan awal. Sebab itu bagi ibu bapa ya yang ada silau tinggi, tentukan cek mata anak. Sebab katakanlah umur 2 tahun, 3 tahun, kalau rabun silau memang kena pakai kacamata. Pernah pengalaman saya seorang doktor tu, umur 29 buat LASIK, silau dia 500. Dia pakai spek daripada umur 4 tahun. Lepas buat LASIK tu dia tengok, oh doktor saya tak pernah tahu mata saya sepik macam ni. Sebab dia pakai spek. Dia pakai spek daripada umur 4 tahun, dia tak pernah tengok mata dia tanpa kacamata. Tak pernah mengamati mata dia sendiri. Kelakar kan? Bagi Puan Haizlah sendiri, sekarang ni memang perlu bergantung kepada cermin mata untuk mengawal masalah itu. Jadi jika tidak memakai cermin mata mungkin bagaimana? Memang tak nampak. Dia macam sama-sama je. And then in fact kalau sekarang I buka orang tak nampak muka jelas. Kemungkinan Haizlah ada rabun jauh dan ada. juga silau. Yes, rabun jauh dan silau. Pernah tak Puan bercadang untuk menukar cermin mata kepada kantar lekap? Memang pakai. Kadang-kadang bila ada certain occasion kita pakailah kantar lekap. Kalau tapi saya prefer cermin mata sebab kantar lekap menyebabkan saya lebih banyak kena migraine. Sebab macam ni. Satu kesiannya orang rabun silau ni sebab contact lens tu macam cermin mata aksis dia tetap kita pakai macam tu kan. Tapi contact lens dia bergerak-gerak. So kalau aksis tu silap semua sengit dia nampak. So memang pening kepala. Cepat kena migraine. Compare dengan pakai cermin mata. Cumanya kalau pakai cermin mata memang tak apa nak selesa kan. Sebab kadang-kadang kita nak kena betulkan especially bila kita bersukan ke apa, berpeluh-peluh kan. Kalau pakai lens kita tak perlu nak betulkan cermin mata dah. Paling mudah lah. Paling mudah. Tapi macam Prof katakan tadi bahawa masalah silau ni adalah masalah keturunan juga. Tadi mungkin Puan Haizlah sendiri anak-anak ke ada tak mengalami masalah ini juga? Setakat ni anak-anak semuanya mata okey. Umur berapa ya? Anak saya yang sulung dah baru lepas SPM ni. Oh, cek mata tak ada apa-apa ya? Nampak semua okey. Alhamdulillah. Dah check dah semua alhamdulillah. Suami tak pakai spek? Suami pun tak pakai spek. Saya je. Mengambil langkah berjaga-jaga juga. Yes. Kena banyak makan vitamin supaya mata tak rabun macam mak dia. Itu nak buat pembetulan ya. Buat pembetulan. Banyak kita rasa pernah pasien saya Prof, saya beri anak saya makan bubur carrot tiap-tiap hari. Rabun juga. Nak beritahu bahawa makan vitamin apa bukan untuk rabun tetapi untuk kesihatan retina. Rabun ni memang Tuhan dah tetap. Dia panggil myopic genes dan memang tak boleh nak betulkan. Selain daripada mitos memakan carrot, memakan sayur-sayur untuk membantu membaiki mata ni, ada juga yang berpendapat tengok TV dalam keadaan yang gelap ataupun tengok TV yang terlalu dekat menyebabkan ataupun melihat gadget dan sebagainya. Ada antara penyebab. Adakah ia benar? Ada sedikit dua faktor. Satu dia panggil faktor genetik, satu faktor persekitaran. So katakanlah orang pun tak tahu kan, kita tengok anak-anak yang rabun tu dia pergi tengok TV dekat. Kita tak tahu pasal dia rabun dia pergi dekat atau pasal dia pergi dekat dia jadi rabun. Telur ke ayam. Jadi yang penting macam memanglah kalau anak kita dah rabun, kalau asyik iPad aja, game aja, kemungkinan untuk meningkat tinggi sebab mata dia asyik tengok dekat aja. So dia mata dia malas tengok jauh. Sebab itu kita patut galakkan anak kita main game tengok kat luar, senaman sukan dan tengok jauh lagi bagus. Dan mungkin di hujung perbincangan kami mungkin Prof ada sedikit nasihat ataupun tips kepada penonton yang sedang menonton sekarang. Baik, saya rasa rawatan yang paling baik untuk astigmatisme atau rabun silau LASIK
Sebab kini resik yang paling mesin yang ada sekarang sangat canggih, boleh membetulkan kerabunan sebab silau sampai sebanyak 500-600. So tidak ada masalah. Dan bagikan ibu-ibu yang ada masalah mata, tentukan membuatkan test mata anak nampak atau tidak. Jangan lambat. Itu yang paling penting. Jangan nak belagak sombong pula anak nampak. Okey, sedikit mungkin daripada Puan Hezla. Mungkin kata-kata yang ingin diberikan kepada mereka di luar sana yang punya masalah yang sama. Kalau mempunyai masalah yang sama macam seperti saya, berjumpalah dengan Prof ataupun doktor-doktor yang berdekatan sebab lebih baik kita mencegah sebelum parah. Sebab macam saya ni umur dah banyak-banyak ni kan, jadi memang bergantung kepada cermin mata. Tapi macam tadi Prof ada bagi cadangan untuk buka cermin mata, tak perlu pakai cermin mata lagi. Laser blended vision. Jauh nampak, dekat nampak. Umur 40 macam muda je. Boleh lah tu. Itu yang menariknya. Okey, baiklah, terima kasih diucapkan kepada Prof, kepada Puan Hezla.